Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, selamat petang. Dan bersama saya pada hari ini, saya Muhammad Syazwan bin Hamzah. Bersama Saya Muhammad Juzaili bin Johan. bersama kami di dalam Jendela Sedekah House pada petang ini. Sebelum kita menunggu waktu untuk berbuka, marilah sama-sama kita mendengar sedikit cebisan ilmu yang akan kita kongsikan bersama, menjadi panduan untuk kita bersama pada bulan Ramadan ini. Dan pada hari ini kita akan bincangkan satu tajuk yang sangat istimewa. Tajuk dia apa dia, Ustaz Uju? Meraih anugerah teristimewa. Meraih anugerah teristimewa. Apa itu anugerah istimewa? Nanti kita akan kupaskan dari semasa ke semasa, insya-Allah. Baik, Ustaz Syazwan, dia sebut tentang hari ini nak bincang tentang meraih anugerah istimewa kan. Betul? Tambah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan anugerah teristimewa di bulan Ramadan ini, Ustaz Syazwan? Baik, bila kita bercakap mengenai anugerah teristimewa pada bulan Ramadan ini, sukalah saya nak mengambil satu surah daripada Al-Quran yang sangat familiar kepada kita pada bulan Ramadan. Surah apa dia? Surah Al-Qadr. Jadi marilah sama-sama kita menghayati bacaan ini, mudah-mudahan ia akan beri manfaat kepada kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul azim. Allah. Alunan yang sangat merdu, Ustaz Syazwan. Masya-Allah. Yang biasa kita dengar dalam bacaan tarawih, Imam kan selalu baca surah ini, Ustaz Syazwan. Betul. Jadi apa yang dimaksudkan dengan lebih baik daripada 1000 bulan dalam surah ini, Ustaz Syazwan? Dalam surah ini, surah surah Al-Qadr, di dalam ayat yang ketiga, iaitu Allah sebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang mana satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya ialah pada malam itu Allah akan gandakan pahala dan juga gandakan ganjaran bila mana kita melakukan amalan pada malam tersebut. Maksudnya bersamaan dengan umur kita 83 tahun. 1000 bulan bersamaan dengan umur kita 83 tahun. So kalau kita nak bandingkan umur kita, tak tahu sampai ke tidak kan. Biasanya umur kita, Nabi sebut baina sitin wa 70, 60 ke 70 je, Ustaz. Maksudnya satu amalan yang dibuat pada malam itu maka dapat menyamai sehingga 83 tahun. Masya-Allah. Satu ganjaran dan juga anugerah besar yang Allah nak beri kepada kita, khususnya umat Islam. Ya, betul. Jadi Ustaz Zaili, bila kita ceritakan tadi tentang ganjaran yang berlipat ganda sehingga sampai 83 tahun kan, sangat lama tu kan. Jadi apakah Ustaz Zaili, apakah amalan yang dianjurkan oleh para ulama untuk kita lakukan pada malam tersebut dan yang memberikan manfaat kepada kita dan juga pada umat khususnya? Silakan. Baik. Dia sebut tentang soal Lailatul Qadar yang merupakan sebagai anugerah istimewa kepada umat Islam, umat Nabi SAW ini, yang mana baginda Nabi SAW telah menggalakkan kita untuk mencari Lailatul Qadar ini pada 10 malam terakhir. Betul, Ustaz Syazwan. Ini sebagai hadis Nabi, taharraw Lailatul Qadr fi 10 al-awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar, malam anugerah istimewa ini pada 10 malam yang terakhir, dan juga ada riwayat yang mengatakan pada malam-malam ganjil. Maka disembunyikan malam Al-Qadar tersebut. Jadi kita kena cari. Jadi apa yang nak dibuat dalam kita nak mendapat anugerah istimewa ini? Kalau kita
dalam kehidupan kita Ustaz Jazwan kan. Ya, betul. Kalau kita nak beli sesuatu barang tu, kalau ada promosi Betul. besar-besaran, Kita akan usaha untuk dapat. mesti kena dapat kan. Betul. Kalau tak dapat rasa apa Ustaz Jazwan? Rasa macam kecewa sikit lah. Kecewa dan rugilah kan. Betul, rugi. Maka untuk mendapat Lailatul Qadar ini, maka kita kena berusaha. Dan apa yang nak dibuat untuk mendapat anugerah istimewa ini, maka para ulama menganjurkan kepada kita berdasarkan hadis Nabi yang mana kita perlu untuk menjaga amalan-amalan di bulan Ramadan dan 10 hari terakhir ni. Antaranya dengan kita menjaga puasa, bukan salahnya makan dan minum, tapi menjaga daripada perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala-pahala puasa tersebut. Dan yang keduanya ialah kalau kita ada sedikit kelebihan dari segi harta, kita memberi orang berbuka puasa, ataupun kita menyumbang kepada mana-mana pertubuhan ataupun masjid yang membuat majlis-majlis berbuka puasa ini. Dan yang ketiga, kita menjaga solat-solat fardu kita, menjaga solat fardu kita bermula subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Dan juga jangan dilupakan ibadah pada waktu malam, solat tarawih, yang mana merupakan qiyam Ramadan, yang mana baginda Nabi SAW menyebut man qama lailatul qadri ghufira lahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam al-qadar atau malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dan juga amalan juga yang perlu kita jaga di 10 malam terakhir ini adalah dengan amalan sedekah. Sedekah ini suatu amalan yang memberi manfaat kepada orang yang bersedekah dan juga orang yang menerima sedekah. Jadi dengan kita menjaga kesemua amalan ini, maka insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat anugerah dan juga ganjaran istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. So itu ialah antara amalan-amalan yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni. Betul Ustaz Azwan. Mungkinlah kita Ustaz Azwan boleh berikan sedikit kot tips-tips kan, tadi dah dengar bacaan Quran, boleh bagi tips-tips, ada tak doa-doa ataupun zikir yang dianjurkan kita untuk membacanya untuk kita meraih anugerah istimewa di bulan Ramadan ni Ustaz Azwan? Masih Ustaz Juzaili. Baik, kalau nak kira zikir tu banyak kan, dan doa tu banyak. Cuma apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW kepada kita pada bulan Ramadan, khususnya bulan Ramadan ini tuan-tuan perempuan sekalian, iaitu satu doa yang mungkin kita dah biasa dengar, tetapi orang tak cakna dengan doa ini bila mana masuknya bulan Ramadan. Doa dia apa? Iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Amin. Maka doa ini ringkas, padat tetapi sungguh bermakna, kerana ia adalah salah satu pengharapan kita kepada Allah Taala untuk kita mendapat ganjaran ataupun anugerah teristimewa itu, iaitu malam Lailatul Qadar, Ustaz. Masya-Allah, itu doa. Ya, doa yang Nabi anjurkan kepada kita untuk baca. Pastikan jangan kita terlepas doa ini untuk dibaca setiap malam. Kita faham dan kita hayati akan makna ini agar kita mendapat keampunan dan juga mendapat redha Allah dan juga dapat perlindungan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kena hafal. Kalau tak ingat lagi, hafal, tulis supaya dia akan jadi amalan pada kita. Baik, mungkin yang terakhir Ustaz Juzaili, kita pun semakin dah hampir ke fasa yang terakhir ataupun kita mungkin bakal meninggalkan Ramadan. Jadi apakah nasihat Ustaz Juzaili kepada kita semualah, khususnya bagaimanakah kita nak menghadapi pada bulan-bulan Ramadan yang terakhir ini, supaya kita dapat mengekalkan momentum kita bila mana kita keluar daripada bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Baik, Syazwan, boleh nyebut tentang soal apakah nasihat yang perlu kita hayati dan kita membuat tindakan. Betul. Suka untuk kiranya saya berkongsi akan satu hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang mana hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah yang pada pagi ini telah pun berpuasa pada hari tersebut.
Lalu berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ana, saya wahai Rasulullah SAW." So daripada ramai para sahabat, maka Sayyidina Abu Bakar menyatakan bahawa dia berpuasa. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapakah pada hari ini yang mengiringi jenazah pada hari tersebut? Lalu Sayyidina Abu Bakar pun menjawab, "Saya wahai Rasulullah SAW." Dan Nabi bertanya lagi, siapakah pada hari ini yang memberi makan orang yang miskin pada hari tersebut? Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Ana ya Rasulullah, sayalah wahai Rasulullah SAW." Lalu Nabi bertanya lagi, siapakah di kalangan kamu pada hari ini yang menziarahi orang yang sakit? Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Saya wahai Rasulullah SAW." Lalu Rasulullah pun bersabda, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Barang siapa yang terhimpun keempat-empat perkara ataupun ciri-ciri tadi, maka dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 4 sifat yang terkumpul pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan kata para ulama, kata guru saya Syekh Dr. Usamah Badi' Sa'idan Al-Filistini Al-Syami hafizahullah taala, bahawa hadis ini menunjukkan bahawa Islam ini adanya 2 elemen penting, hablum minallah dan hablum minan nas. Ibadah puasa, ya, kita dengan Allah Ta'ala, kita berpuasa, kita solat tarawih. Alhamdulillah, teruskan kita buat pada Ramadan ini, tapi jangan abaikan 3 lagi perkara, yang mana 3 perkara ini melibatkan elemen 75% untuk menunjukkan hubungan kita sama manusia, hablum minan nas. Maka dengan kita menziarahi orang yang sakit, kita memberi makan orang miskin, dan juga kita mengiringi jenazah tadi adalah berkaitan dengan kita mempeduli kepada sesama manusia. Maka kita telah menyempurnakan tuntutan Islam itu sendiri, bukan sahaja ibadah kepada Allah Ta'ala, tapi juga hubungan sesama manusia. Jadi di bulan Ramadan ini, saya sebutkan tadi bahawa sedekah merupakan satu amalan yang sangat besar ganjaran. Maka ambil peluang untuk bersedekah, dan kita di Sedekah House Bank Islam ada menyediakan platform untuk menyumbang dana untuk disalurkan kepada projek-projek kebajikan. Dan juga untuk makluman sidang penonton sekalian, kita juga adanya dana kekal yang akan membantu usahawan-usahawan mikro yang sukar untuk mendapat pembiayaan dalam perniagaan mereka. Maka manfaat dana sumbangan tadi diberikan pinjaman, maka usahawan membayar semula pinjaman tersebut, menyebabkan dapat membantu usahawan yang lain. Maka ini impak besarnya sedekah yang dijalankan oleh pihak Sedekah House Bank Islam. Jadi ingat sedekah, ingat Bank Islam. Ingat Bank Islam dan juga Sedekah House Bank Islam. Baik, alhamdulillah, itulah antara 4 perkara yang mana terhimpunnya bila mana kita lakukan perkara tersebut, maka Allah beri jaminan kepada dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sedekah tu penting tuan-tuan dan puan sekalian, dan bukan tak boleh sedekah pada bulan yang lain. Cuma sedekah pada bulan Ramadan ni sangat-sangat besar dia punya manfaat dan juga ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pun dah berada di penghujung rancangan. So kita pun lagi beberapa minit nak buka puasa ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian daripada Ustaz Juzaili, daripada saya sendiri, mudah-mudahan ia akan beri manfaat kepada kita semua. Ustaz Juzaili ada kata-kata terakhir untuk para penonton kita? Sebenarnya sudah memadai dengan apa yang Ustaz Syazwan telah simpulkan. Jadi sekian saja daripada kami. Ya, betul. Daripada jendela Sedekah House sempena bulan Ramadan Al-Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.